Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan untuk bumi Syam agar Allah Taala memberkati bumi Syam. Antara doa baginda alaihi salatu wassalam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, Engkau turunkanlah keberkatan di bumi Syam kami dan juga di bumi Yaman. Nabi sebut wilayah Syam dalam doa dia. Dan Palestin termasuk dalam bumi Syam. Palestin termasuk dalam bumi Syam. Di Palestin ada Al-Masjidil Aqsa. Jadi ini menjadi bukti kawasan tersebut adalah kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi doakan pada bumi Syam, ya Allah, turunkanlah keberkatan di bumi Syam, di bumi Syam kami dan juga bumi Yaman. Nah, Yaman sekali Nabi doa. Sambungan hadis itu, ada seorang sahabat. Dia ini berasal daripada Najd. Tuan-tuan pernah dengar Najd? Satu wilayah di sana juga, di Timur Tengah, Najd. Lalu sahabat tadi bila mendengar Nabi mendoakan untuk bumi Syam dan bumi Yaman, lalu sahabat itu terus minta pada Nabi, wa fi najdina ya Rasulullah, doakanlah juga untuk Najd kami wahai Rasulullah. Wa fi najdina ya Rasulullah. Nabi tak berdoa untuk Najd. Nabi mengulangi doanya yang sama. Lalu baginda berdoa lagi, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Sahabat daripada Najd minta lagi, wa fi najdina ya Rasulullah. Ajak kami doakan juga ya Rasulullah. Nabi ulangi lagi doa yang sama. Sampai kali ketiga, Nabi pun bagi tahu pada sahabat yang suruh doa untuk Najd itu, Nabi kata apa? Hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnu syaitan. Hunaka az-zalazil wal fitanu wa biha yatla'u qarnu syaitan. Di Najd itu akan berlaku az-zalazil wal fitan, gempa bumi dan fitnah. Huru-hara dalam pegangan agama. Di sana juga, di Najd juga akan munculnya tanduk syaitan. Tanduk syaitan, tuan-tuan. Wa biha yatla'u qarnu syaitan. Ini hadis yang ulama sebut berkaitan dengan wilayah Najd. Yang mana satu ketika nanti akan berlaku fitnah agama daripada Najd. Akan berlaku fitnah agama daripada kekufuran, daripada perkara yang syirik, dari perkara yang bid'ah, ajaran sesat, ajaran kufur daripada Najd. Sehingga ada ulama menyebut, jikalau kesesatan ataupun ajaran sesat itu, ajaran menyeleweng itu berasal daripada Najd, sangat berbahaya. Berhati-hati. Ibarat seperti tanduk syaitan. Ibarat seperti tanduk syaitan, tuan-tuan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan fitnah? Apakah yang dimaksudkan dengan huru-hara? Apakah yang dimaksudkan dengan tanduk syaitan yang muncul daripada wilayah Najd? Maka ulama-ulama hadis sehingga mufti-mufti antaranya mufti mazhab Asy-Syafi'i di Al-Makkah Al-Mukarramah. Mufti, dia ni jawatan dia mufti. Berjawatan mufti dalam mazhab Syafi'i di Tanah Haram di Makkah Al-Mukarramah. Nama dia Asy-Syaikh As-Sayyid Zaini Dahlan. Dalam kitab dia ada tulis kitab sejarah. Bahkan dia ada satu tulis kitab yang membicarakan sejarah gerakan Wahabi di Tanah Haram. Ada satu kitab sejarah dibuat. Dalam kitab sejarah yang dihimpunkan itu dia sebut sejarah Wahabi. Dia meriwayatkan hadis tadi. Hadis pasal Najd tersebut. Hadis dari pasal Najd. Dan dia kata,
Qarnu syaitan yang disebut oleh Rasulullah itu adalah gerakan Wahabi. Kenapa? Sebab Wahabi sejarah Wahabi ini adalah penyelewengan. Bukan sekadar menyelewengkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bahkan kelompok ini telah tercatat dalam sejarah, terbukti dalam sejarah, telah menumpahkan darah-darah orang Islam di kawasan-kawasan mereka. Dan mereka membawa agama baru. Wahabi membawa agama baru. Seperti mengajar ataupun mereka beriktikad Allah berada dengan zatnya di atas langit. Dan kadang-kadang mereka beriktikad Allah Ta'ala ini berada di atas arasy. Kalau tuan-tuan tak percaya, tengoklah majlis-majlis ilmu mereka yang mereka buat. Mereka namakan majlis ilmu. Bila masuk berakidah, mereka akan ajar kepada yang hadir dari kalangan muslimin, dari kalangan muslimat. Mereka akan ajar ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu songsang ini. Ilmu tanduk syaitan. Mereka kata apa? Berimanlah kamu semua bahawasanya Allah Ta'ala dengan zatnya berada di arah atas, di langit, di atas arasy. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukti tuan-tuan. Daripada dulu sampai sekarang, fahaman ini menyebarkan akidah songsang yang sama. Sebab di sisi mereka, inilah akidah yang benar. Mereka bertopeng dengan salafus salih. Lalu mereka menggelarkan kepada masyarakat, kami adalah gerakan salafi. Mereka menipu. Mereka berbohong. Bagaimana mereka boleh kata mereka berpegang dengan akidah salaf, sedangkan akidah salaf tidak meyakini dan mempercayai Allah Ta'ala dengan zatnya berada di atas langit? Mana ada ulama salaf beriktikad sedemikian? Bukti dia tuan-tuan, ulama besar di zaman salafus salih, yaitu Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, dalam membicarakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, beliau ada menyebut dalam risalahnya berkaitan dengan akidah ini, la tahwihi al-jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah Ta'ala tidak diliputi 6 arah seperti makhluk. Tak diliputi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Maknanya Allahu mawjudun bila makan. Akidah kita Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah. Begitu juga tanpa waktu dan juga tanpa masa. Ini akidah salafus salih. Tapi mereka menggunakan nama salafus salih. Mereka menggelarkan, mendakwa diri mereka sebagai salafiyah, tapi mereka mengajar akidah yang bertentangan dengan akidah salaf. Sehingga ada di kalangan masyarakat Islam yang asalnya berpegang dengan akidah macam kita. Allah ada tanpa tempat. Allah tak sama dengan makhluk. Tapi kesan dia menghadiri dan mempelajari ilmu-ilmu daripada mereka tersebut, sehingga ada di kalangan mereka menganggap Allah Ta'ala di atas langit, di atas arasy, turun daripada atas ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tuan-tuan, kelompok Wahabi ini, apabila mereka masuk dalam surau kita, masjid kita, rumah kita, pusat pengajian kita, madrasah kita, tuan-tuan bagi ruang kepada mereka mengajar ilmu akidah, akan jadi porak-peranda tuan-tuan dalam masyarakat Islam. Akan jadi kekeliruan yang besar. Bukan dari sudut akidah saja tuan-tuan. Perkara yang berkaitan dengan cabang daripada akidah, seperti fiqh, seperti cara-cara beribadah, seperti cara-cara berzikir dan seumpamanya. Buktinya tuan-tuan, pengalaman saya, seperti dimaklumkan oleh beberapa jamaah, ada sebahagian tempat yang saya mengajar dahulu tuan-tuan. Mereka kata apa? Mereka kata, ustaz, dulu di surau kami macam biasa tu ustaz, selepas imam solat berjamaah, macam biasa kita akan berzikir secara berjamaah dan imam akan berdoa dengan nyaring, dengan suara yang kuat.
Tapi selepas ada seorang ustaz ni, maknanya ustaz Wahabi diberi peluang untuk mengajar di tempat ini, jamaah jadi terbahagi kepada dua. Berpecah jamaah, tuan-tuan. Penduduk kawasan itu berpecah. Satu ikut yang lama tu, yang mana fikir kuat-kuat macam kita buat ini. Yang satu lagi tak ikut. Tak ikut sebab apa? Terpengaruh dengan orang yang mengajar tadi. Mereka berhujah kononnya zikir, wirid, ramai-ramai selepas solat itu bukan sunnah Rasulullah, kerana tidak berlaku di zaman Nabi. Jadi lagi bagus kita jangan buat. Nak berzikir boleh, nak berdoa boleh, tapi seorang-seorang, jangan ramai-ramai, jangan suruh imam buat. Atas alasan Nabi tak suruh cara macam itu. Bergaduh, tuan-tuan, jamaah penduduk di kawasan itu berpecah, tuan-tuan, sebab benda inilah angkara seperti ini. Tapi ini membuktikan bila kita fikir-fikirkan semula, memang benar. Bila kita tengok mereka ini memecah belahkan, bila kita kaji sejarah gerakan kumpulan Wahabi ini, rupa-rupanya Imam Wahabi itu berasal daripada Najd. Nama dia Muhammad bin Abdul Wahab. Berasal daripada Najd. Ayah dia orang alim dalam mazhab Hanbali. Ayahnya orang alim. Ayahnya ahli sunnah wal jamaah macam kita. Anak dia itu masalah. Nama Muhammad, tapi tidak mengikut akidah Muhammad. Yang mana pengikut Wahabi menggelarkan mereka beliau ini sebagai Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan dialah antara sebabnya masyarakat berpecah belah. Bila masuk puak-puak ni di mana-mana tempat, tuan-tuan, di surau ke, di masjid ke, dalam bab pengajian ilmu agama, masyarakat akan jadi pecah belah. Masyarakat akan jadi bergaduh sesama mereka. Memang tepatlah, memang benarlah apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najd itu satu ketika nanti akan berlaku gempa bumi, iaitu fitnah dalam agama, dan juga akan muncul di sana tanduk syaitan. Ini contoh tanduk syaitan. Dia pergi langgar semua jamaah dalam surau, dalam masjid, dalam madrasah, dalam rumah-rumah kita, tuan-tuan. Ada beberapa kawasan di kalangan orang Islam kita yang kediamannya yang besarlah, suka buat majlis ilmu di rumah dia. Sedihnya dia panggil puak-puak Wahabi ni mengajar di rumah-rumah mereka. Akhirnya berkecelaru masyarakat. Tuan punya rumah, keluarga dia habis sama satu keluarga rosak. Sebab apa? Telah dikelirukan oleh kelompok Wahabi ini. Jadi Wahabi, dia punya pengasas dia berasal daripada Najd yang Nabi sebut tadi dalam hadis tersebut, yang Nabi kata akan berlaku di sana fitnah dalam agama seperti gempa bumi, macam gempa bumi. Fitnah agama seperti macam gempa bumi, fitnah agama. Mana dahsyat fitnah itu? Dahsyat, tuan-tuan. Dan akan muncul di sana tanduk syaitan. Ini menunjukkan bahawasanya wilayah Najd ada disebut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ianya membawa maksud semua yang berasal daripada wilayah Najd itu tanduk syaitan. Tidak. Ada di kalangan orang Islam yang dilahirkan di sana. Tapi kata ulama hadis ketika mensyarah hadis itu menunjukkan apabila berlaku ajaran sesat, muncul ajaran sesat berasal dari Najd, sangat dahsyat. Macam gempa bumi dalam agama, tuan-tuan. Itu sedikit sebanyak huraian berkaitan dengan bumi Syam.